Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Surah Bidah bersama aku Kai. Macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Untuk video kali ini, kita nak sembang sikit pasal coach terbaru JDT, Hector Pablo Badoglio. Kita nak Ricky macam mana karier bola sepak dia daripada player sampailah kepada coaches manager. Badoglio ni berumur 54 tahun, merupakan anak jati Argentina tapi bermain bola sepak bersama pasukan kebangsaan Venezuela. Dengan 23 caps je, dia bukan kategori legend dalam scene bola sepak Venezuela. Sebagai player, dia bermain di posisi midfield dan aktif sebagai player daripada tahun 1990 sampai 2008. Dia sebenarnya memulakan karier sebagai player bola sepak dengan kelab Argentina, Newell's Old Boys. Kalau nak diikutkan, Newell's Old Boys ni merupakan champion Primera Division, Liga Division Utama Argentina musim 1990-1991. Tapi rasanya nama Badoglio ni tak ada dalam skuad champion ni. Mungkin time tu dia muda lagi, baru dalam 22 tahun macam tu. Tahun 1992 berpindah ke Liga Division kedua Chile. Sempat bersama dengan dua kelab Chile, Fernández Vial dan Deportes Concepcion. Start umur 25 tahun ni lah, dia mula berhijrah ke Venezuela. Dari tahun 1995 sehingga 2008, dah main dengan 8 kelab di Venezuela. Adalah satu musim tu, musim 2004-2005, tukar angin sikit main dekat Qatar dengan kelab Al Arabi. Aku tengok rekod dia ni sebagai player tak adalah star sangat, biasa-biasa je. Bahasa kasarnya dia ni just pelengkap team je lah, untuk penuhkan nama je dalam squad tu. Dan sebagai player juga, rasanya dia tak pernah rasa apa erti champion, tak pernah angkat piala sebagai player. Lepas bersara sebagai player di usia lebih kurang 40 tahun, dia terus menceburkan diri dalam bidang coaching, management. Katanya dia menuntut ilmu sampai ke Spain bersama dengan kelab-kelab besar dekat Spain macam Real Madrid, Barcelona, Sevilla dan Real Betis. Tahun 2009 katanya lah dia jadi asisten kepada Marcelo Bielsa ketika menguruskan pasukan kebangsaan Chile. Marcelo Bielsa ni sebenarnya bukan asing dalam karier bola sepak Badoglio. Dia sebenarnya merupakan coach yang mengasuh Badoglio ni main bola zaman muda dia dengan Newell's Old Boys dulu. Nak cerita sikit pasal coach Marcelo Bielsa, dia memang coach yang legend, sampai digelar sebagai bapa tactical modern. Paling historik time dia bawa Leeds United promote ke EPL musim 2020-2021 selepas 16 tahun. So boleh cakap bukan biasa-biasa Sifu Badoglio ni. Lepas 5 tahun Badoglio menuntut ilmu coaching, pada tahun 2013 dia dilantik sebagai assistant coach di kelab lama dia, kelab yang mengasuh dia bermain bola sepak pada usia muda, iaitu Newell's Old Boys. 4 tahun jadi assistant coach, lepas tu dia tukar portfolio jadi youth coordinator, jaga budak-budak muda pula. Seterusnya, lepas lama berbakti dengan Newell's Old Boys, 1 Januari 2019 dia dilantik sebagai manager Newell's Old Boys. Tapi malangnya bertahan 4 bulan je sebagai manager. Sempatlah manage 13 game. Musim seterusnya dia tukar angin ke Peru pula, manage kelab Universidad San Martin. Bertahan lama sikit, 16 bulan, sempatlah manage 28 game. Last kali sebelum berhijrah ke JDT, pada tahun 2021 dia ada manage satu kelab daripada Ecuador, iaitu SD Aucas. Sempat manage 42 game. Sama juga macam zaman dia sebagai player, zaman dia sebagai coach, sebagai manager pun biasa-biasa juga. Tapi kalau tengok rekod kemenangan dia, agak teruk juga. Daripada 83 game yang dia manage, 34% je kemenangan dia. So bab piala memang tak payah cakap. Memang Badoglio ni mandul piala daripada zaman player sampailah jadi manager. Sampai kan ada fans kelab lama dia bersyukur sebab dia belah daripada kelab tu. Dan agak pelik juga bila JDT berani sign dia walaupun rekod Badoglio ni agak teruk juga. Sampai kan ada yang cakap pelantikan Badoglio ni sebagai coach JDT hanyalah sementara je, just nak habiskan season ni je, untuk bagi masa kepada JDT mencari coach yang lebih elok lebih baik. Tapi aku ada pendapat yang berbeza. Aku tak rasa teori tu betul. Kalau kita tengok track record
Sebab coach-coach JDT sebelum-sebelum ni CV diorang pun biasa-biasa je. Tak adalah power sangat. Tak adalah datang dengan reputasi yang besar macam coach Piala Dunia ke apa. Benjamin Mora, Ulises Moraes tu pun entah datang daripada mana. Awal-awal kedatangan diorang ke Malaysia pun tak ada siapa yang familiar sangat, tak ada siapa yang kenal. Adalah seorang yang famous sikit, Atok Mario Gomez. Itu pun last kali kena pecat dengan JDT. Kebanyakan ex-coach JDT ni dapat rasa nikmat angkat piala tu bila diorang manage JDT je. Dan rasanya Bidoglo ni pun macam tu jugalah. Mungkin dia akan faham macam mana feeling angkat piala dan bermain bunga api di hujung season bila manage JDT ni. Sebab kan ada orang cakap JDT ni kalau letak tunggul kayu jadi manager pun still diorang boleh jadi champion. Dan lagi satu, bila sign coach yang tak berapa nak star ni, coach biasa-biasa je, mungkin dia punya kos lebih murah, lebih rendah dan menjimatkan. Cuma apa yang penting, dia punya attitude dan juga falsafah yang nak dibawa mestilah selari dengan falsafah kelab. Sebelum kedatangan Bidoglo ni pun nampaknya JDT dah buat persiapan awal. Bila 3 game sebelum ni diorang dah tak apply formasi back bertiga yang biasanya digunakan oleh Benjamin Mora. Sebaliknya JDT menggunakan formasi yang digemari Bidoglo iaitu 4-3-3. Tapi rasanya JDT tak ada masalah untuk menyesuaikan diri dengan taktikal ni, dengan falsafah ni. Sebab sebelum-sebelum ni pun JDT dah bermain dengan formasi 4-3-3 dan terbukti 2-3 match selepas Bidoglo manage berjaya menghasilkan jaringan yang agak besar. Selain itu ada juga yang cakap taktikal Benjamin Mora ni dah boleh dibaca. Itu yang JDT struggle dalam beberapa match kebelakangan ni, terpaksa mengharapkan miracle jaringan di saat akhir untuk mencipta kemenangan. Perubahan coach di pertengahan musim ni juga mungkin strategi yang dirancang oleh JDT untuk mengelirukan pasukan lawan. Kita tengok nanti macam mana perginya taktikal Hector Pablo Bidoglo ni. Nak tengok jugalah dia merasa angkat piala. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.